kita semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Inifatul Mu'in dan juga kitab Da'watul Tamah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati pengajian kita ini insya-Allah dan menjadikannya sebab ini pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa kita membaca sedikit daripada kitab Da'watul Tamah. Dan akhir sekali pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi melarang seseorang itu apabila bekerja ataupun berniaga dia menipu. Berdasarkan dengan hadis, Nabi mengatakan man rasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi hari ini insya-Allah kita akan terus masuk pada muka surat yang seterusnya, pada muka surat 146, yang mana beliau mengatakan di antara dusta yang berat yang diharamkan ke atas para peniaga dan para pekerja ialah apabila salah seorang di antara mereka mengatakan, aku beli barang ini dengan harga sekian dan aku pernah menjualnya dengan harga sekian, padahal dia bercakap dusta. Dikatakan seperti itu untuk menipu saudaranya yang Muslim atau hendak mengelirukannya. Maka ini adalah daripada jenis jual beli ini yang diharamkan dalam Islam. Dan kita subhanallah dalam Islam kita ada hukum hakam ini yang khusus berkenaan dengan rukun-rukun ini jual beli dan syarat-syarat jual beli dan juga kondisi-kondisi ini jual beli. Zainab. Dan Islam ini meletakkan rukun-rukunnya, dan juga kita ada bab ini yang panjang. Bab ini yang panjang berkenaan ini dengan hukum ini jual beli dan juga bab muamalat. Maka ini daripada keindahan ini agama kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang apabila ini kita melakukan ini penipuan dan juga ini kita melakukan pendustaan ini dalam ini jual beli. Maka hasil ini daripada duit ini daripada pendustaan dan juga penipuan merupakan daripada perkara yang hasil ini yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Ada kalanya orang itu akan membeli barang dengan harga yang disebutkan kerana percaya kepada kata-kata si penjual tadi. Maka dengan itu si penjual telah menganiayanya dan memakan hartanya dengan ini secara ini batil. Akan tetapi kita lihat zaman sekarang banyak perkara-perkara seperti ini berlaku, sama ada di masyarakat Muslim ataupun di masyarakat yang bukan Islam. Banyak sekali ini berlaku ini penipuan di dalam ini jual beli. Kadang-kadang ini penipuan dalam barangan, misalnya barangan yang tidak tulen dijual ini sebagai barangan yang tulen dan sebagainya. Jadi bagi seorang Muslim, Al-Imam Al-Haddad menasihatkan kepada kita daripada perkara ini yang diwajibkan bila kita melakukan jual beli adalah kita mengelakkan diri kita daripada pendustaan dan penipuan dalam jual beli. Begitu juga dalam pekerjaan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati pekerjaan kita dan juga perniagaan kita. Sebab dalam Islam berniaga dan bekerja ini adalah ibadah pada hakikatnya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan kita, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan kita. Itu sebab kita ada hadis Nabi SAW, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, seorang peniaga yang jujur dan bertakwa kepada Allah akan dibangkitkan ini bersama para syuhada dan para siddiqin pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ini daripada maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya beliau mengatakan para peniaga harus tiada menggunakan sumpah dengan nama Allah. Ini kalau kita lihat ini di negeri Timur Tengah banyak ini orang melakukan ini. Dia apabila nak melakukan sesuatu dia mengatakan wallah.
ataupun dia bersumpah dengan nama Allah dengan mengatakan tallah dan sebagainya. Jadi menggunakan perkataan wallah dan sumpahan ini, maka dia perkara yang ini yang berat. Apalagi kalau sekiranya seorang itu menipu pula, lepas tu dia mengatakan wallah, dia mengatakan demi Allah, maka ini adalah daripada perkara yang ini yang diharamkan dalam Islam. Dan kita ada hukum mahkam ini berkenaan dengan orang kalau sumpah dan dia tidak melakukan apa yang disumpah, ada kafarah yang dibagi, bagi sumpah. Cuma kebiasaannya kita di kawasan kawasan negeri Melayu ini, biasanya benda ini sering berlaku. Dia tidak selalu ini berlaku. Sebab kita punya adat kita di sini, biasanya kita menganggap sumpahan ini benda yang berat. Tetapi berbeza dengan kaum Arab ini, misalnya ini di Timur Tengah. Dan barang siapa yang pernah ini tinggal ini di Timur Tengah, di Arab ini, akan faham ini keadaan ini. Sebab dalam perbualan mereka sikit-sikit dan sekejap ini mereka mengatakan wallahi, wallahi, wallahi. Sudah menjadi adat mereka. Nah, ini adalah daripada perkara yang mereka susah ini bagi mereka kadang-kadang ini untuk mengelakkannya. Tetapi dalam bahasa kita misalnya jarang kita mengatakan dengan nama Allah ataupun aku sumpah dengan nama Allah. Melainkan kalau sekiranya seseorang itu betul-betul yang serius, betul-betul yang dia nak menegakkan kebenaran misalnya, baru dia menggunakan sumpahan. Di sini Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan tidak dibolehkan kita menggunakan sumpahan dengan nama Allah untuk kita nak melariskan yang ini perniagaan. Maka ini daripada perkara yang tidak boleh ini dilakukan walaupun dilaksanakan. Yakni zaman sekarang banyak orang ini yang melakukan sedemikian. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita berhenti di sini bagi kitab Da'watul Tamah. Dan insya-Allah ini kita akan masuk ini kepada kitab ini yang seterusnya, iaitu kitab ini Fathul Mu'in. Dan kitab Fathul Mu'in kita masih berada dalam bab sujud sahwi. Dan minggu lepas kita masuk dalam bab sujud sahwi, dan penulis ini memulakan dengan mengatakan disunatkan kita melakukan sujud sahwi kalau sekiranya kita meninggalkan aba'an. Jadi dia syarahkan apa yang dimaksudkan dengan aba'an dan jenis-jenis sunat aba'an. Dan seperti mana kita mengetahui sunnah dalam salat terbagi kepada dua bahagian. Kita ada sunat aba'an dan kita ada sunat hayat. Maka meninggalkan sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau sekiranya seorang itu sujud sahwi, apabila dia meninggalkan sunat hayat dengan dia mengetahui dan sengaja, batal salat ini seperti mana penulis ini mengatakan. Hanya disunatkan kalau sekiranya dia meninggalkan sunat aba'an seperti doa kunut. Minggu lepas kita membicarakan tentang 3 bahagian doa kunut, dalam segi doanya, dalam segi pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi SAW dan juga ahli keluarga Nabi SAW. Begitu juga dengan tasyahud awal, ini juga daripada sunat aba'an. Duduk dalam tasyahud awal daripada sunat aba'an, berdiri dalam kunut juga adalah daripada sunat aba'an. Dan penulis ini membawakan misal kalau sekiranya seorang itu tidak menghafal doa kunut dan tidak menghafal tasyahud, dia baru masuk Islam, maka dia hanya duduk ataupun berdiri dalam masa yang ini kunut, maka berdirinya dikirakan sebagai sunat aba'an walaupun yang ini dia tidak membaca apa-apa. Tapi kalau sekiranya dia meninggalkan bacaan doa kunut dan juga berdiri pada doa kunut, maka disunatkan baginya untuk dia melakukan sujud sahwi. Ini daripada perkara yang ini yang disebutkan ini oleh penulis, walaupun perkara ini jarang yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Sekejap ya. Nanti kita minggu lepas kita tak sekolah. Yang atas kan daripada 185. Okay. Bagi saya sedikit masa ya.
silap. Yang minggu lepas hantar yang send. Boleh hantar lagi. Dah. Okey, muka surat apa tadi? 18. Okey. Jadi insya-Allah kita lihat di sini. Kita sedang ini berada pada muka surat 184. Penulis ini mengatakan yang kedua, duduk tasyahud awal, adapun gambarannya meninggalkan duduk di sini sebagaimana meninggalkan berdiri pada waktu kunut adalah ketidakbagusan dalam menunaikan dua perbuatan sunat ini. Itu semua kerana disunatkan duduk berdiri secukup membaca tasyahud dan kunut. Jika meninggalkan salah satu ini hendaklah disujud sahwi. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Ketiga, kunut ratib ataupun meninggalkan sebahagian doanya. Kunut ratib iaitu kunut subuh dan witir di bulan Ramadan bukan termasuk kunut nazilah. Ini juga kita telah membicarakan. Yang keempat, berdiri pada kunut. Orang yang meninggalkan kunut supaya sujud sahwi dengan cara mengikuti imamnya yang mazhab Hanafi atau dengan makmum salat subuh kepada orang yang salat dengan melakukan kesunahan kunut tersebut atas dasar yang berbagai wajah pada dua cara tersebut. Ini yang kita telah sampai kepada ini. Jadi insya-Allah ini pengajian kita pada hari ini akan bermula di sini. Nombor 4. Penulis ini mengatakan berdiri pada kunut. Ini adalah daripada sunat aba'an ini. Maksudnya di sini berdiri pada kunut adalah daripada sunat aba'an. Maka dia mengatakan di sini orang yang meninggalkan kunut supaya sujud sahwi dengan cara mengikuti imamnya mazhab Hanafi. Apa maksudnya di sini? Sekarang seorang makmum dia melakukan salat dan imam mazhab Hanafi. Ini misalnya penulis ini mengatakan sekarang imam mazhab Hanafi. Dan seperti mana kita maklum mazhab Hanafi tidak ada kunut. Subuh tidak ada kunut. Maka imamnya meninggalkan kunut disunatkan bagi makmum sujud sahwi. Jadi setelah imam ini memberi salam maka disunatkan bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi. Ini adalah misal yang pertama. Misal yang kedua, penulis ini mengatakan kalau sekiranya makmum melakukan salat di belakang seorang yang sedang melakukan solat sunat subuh. Dia menyangkakan orang ini sedang melakukan solat subuh, tetapi sebenarnya orang ini ternyata dia sedang melakukan solat sunat subuh. Jadi solat sunat subuh pun tidak ada kunut. Maka dalam keadaan ini seperti ini, maka dia melakukan sujud sahwi. Boleh insya-Allah. Jadi kita baca sekali lagi. Penulis ini mengatakan orang ini yang meninggalkan kunut supaya sujud sahwi. Sujud sahwi di sini kita mengatakan disebabkan dia mengikut imamnya mazhab Hanafi. Kita betulkan sikit. Ini lebih mudah kita faham. Disebabkan dia mengikut imamnya yang mazhab Hanafi. Ini maksudnya disebabkan dia bermakmum dengan imam yang mazhab Hanafi, imamnya meninggalkan kunut, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Boleh insya-Allah. Ini adalah bahagian ini yang pertama. Atau yang misal yang kedua dia mengatakan atau dengan bermakmum solat subuh kepada orang yang solat dengan orang yang solat sunat. Dengan orang yang solat sunat. Di sini pun saya rasa kita nak kena betulkan ya. Kita lihat apa dia mengatakan sekarang. Dan bermakmum solat subuh kepada orang yang solat sunat subuh. Boleh kita tulis ini? Yang orang yang melakukan solat untuk melakukan sujud sahwi. Jadi saya harap ini terang insya-Allah. Alal aujuh, walaupun masalah ada khilaf. Ini penulis mengatakan ini dalam beberapa wajah ini maksudnya. Wajah ini dalam kitab fikih maksudnya pendapat ashab Syafi'i. Betul ke tidak? Wajah ini dimaksudkan adalah pendapat ashab.
dalam kitab I'anatul Talibin, mungkin antum boleh tambah ini. Dalam kitab I'anatul Talibin, penulis ini mengatakan, yang disyarah, dia mengatakan yang berkenaan dengan mazhab Hanafi, kalau imam mazhab Hanafi, walaupun makmum baca doa kunut, disunatkan bagi makmum sujud sahwi. Sebab dia melakukan sujud sahwi kerana imam tak baca doa kunut. Boleh, insyaAllah. Ini adalah faedah. Nampak tak? Jadi dia punya isu dia sekarang adalah imam yang tak baca, walaupun makmum baca. Walaupun ini makmum baca, maka disunatkan ini bagi makmum untuk melakukan ini sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebab dia imam ini meninggalkannya. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin. Ini apa kita mengatakan setakat apa? Setakat faedah saja. Faedah saja. Mungkin ada orang menanyakan, misalnya sekarang saya baca doa kunut, saya makmum, saya baca doa kunut, tapi imam tak baca doa kunut. Adakah disunatkan saya sujud sahwi? Maka di sini kita ada khilaf ini ulama. Pendapat penulis ini kitab I'anatul Talibin, yakni hasyiah bagi Fathul Mu'in, mengatakan disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi walaupun dia membaca doa kunut, sebab dia melakukan sujud sahwi disebabkan imam yang tak baca. Jadi dia menekankan apa yang penulis mengatakan dalam Fathul Mu'in. Sebab penulis mengatakan sekarang, kalau imamnya mazhab Hanafi, kenapa penulis ini sebut Hanafi? Kerana imamnya mazhab Hanafi. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak baca doa kunut. Jadi penulis sedang membicarakan tentang imam. Sama juga dengan misal yang kedua, imamnya tak baca doa kunut. Nampak tak? Disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi. Yang kelima, selawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud awal. Ini adalah daripada sunat aba'an. Jadi tasyahud awal, kita ada tasyahud awal dan kita ada selawat atas Nabi SAW. Dalam tasyahud awal adalah sunat aba'an, dalam doa kunut pun adalah sunat aba'an. Boleh faham insyaAllah ya? Dalam doa kunut juga adalah ini sunat aba'an. Jadi ini tidak ada masalah. Selepas itu dia mengatakan yang keenam, selawat atas ahli keluarga Nabi SAW. Setelah tasyahud akhir dan doa kunut sama, cuma tasyahud akhir. Sebab dalam tasyahud awal ada pendapat mengatakan tidak disunatkan kita selawat atas ahli keluarga Nabi SAW. Apa sebabnya? Sebab tasyahud awal ini disunatkan kita meringkaskannya. Maka selawat atas Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal adalah sunat aba'an, tapi selawat atas ahli keluarga bukan daripada sunat aba'an. Ini mungkin antum just take note. Kita membezakan di antara selawat atas Nabi SAW dengan selawat atas ahli keluarga Nabi SAW pada tasyahud awal. Apa bezanya? Bezanya adalah selawat atas Nabi SAW adalah sunat aba'an. Manakala selawat atas ahli keluarga Nabi SAW bukan daripada sunat aba'an. Nah. Dan ulama kita khilaf ini, mana lebih afdal, kita mendatangkan selawat atas ahli keluarga Nabi SAW ataupun tidak. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak disunatkan kita mendatangkan, sebab kita meringkaskannya. Sebab ada hadis Nabi SAW, yakni Nabi melakukan tasyahud awal ini, hadis Aisyah, seolah-olah yang ini dia duduk atas bara. Apa maksudnya? Yakni seolah-olah yang ini dia cepat, dia tasyahud awal dan cepat. Sebab ulama kita mengatakan kalau kita nak lihat seseorang itu bila dia melakukan solat, sama ada dia faham ilmu fiqh ke tidak, lihat kepada tasyahud awal dia. Kalau dia tasyahud awal lama, maksudnya dia tidak ada kekurangan ya. Ada kekurangan. Jadi tasyahud awal ini dia selawat atas ahli keluarga Nabi SAW. Minda berqaul qadim. Dia mengatakan tidak sah salat orang yang tidak selawat atas ahli keluarga Nabi SAW. Cuma pendapat yang mu'tamad adalah sunat aba'an. Dia adalah sunat aba'an. Ini berdasarkan dengan pendapat yang jadid, qaulul jadid. Jadi selawat atas ahli keluarga Nabi SAW sesudah tasyahud akhir, dan juga doa kunut. Doa kunut juga selawat atas ahli keluarga sunat aba'an. Nampak tak? Jadi biasa kita mengatakan Allahumma salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi. Kita mendatangkan selawat ummi ya. An-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gambaran sujud sahwi kerana meninggalkan selawat atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir adalah dengan adanya keyakinan bahawa imam meninggalkannya. Kalau kita yakin imam meninggalkan, imam tak baca,
selawat atas ahli keluarga Nabi SAW disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi. Tapi kalau dengan syarat dia yakin imam tak baca. Yang ni misalan dia dengar misalan imam meninggalkan misalan. Tapi kebiasaannya kita tidak mengetahui, betul ke tidak? Sebab ini semua adalah daripada tidak disunatkan kita baca dengan kuat. Wa in tayaqan tarka imamihi ba'da an sallam imamuhu. Selepas ini imam ini melakukan salam, mengucapkan salam. Qabla an yusallim huwa aw ba'da an sallama wa qurbal fasli. Dan selepas ini dia memberikan salam. Selepas ini dia memberikan salam dan dia teringat ini dia tidak mendatangkan selawat atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh masuk balik ini ke dalam solat. Tapi dengan syarat ini dia tidak waktu yang panjang. Sebelum ini waktu yang lama yang berselang. Dia boleh ini masuk ini ke dalam solat dan mendatangkannya. Sunat-sunat tersebut di atas dinamakan sunat aba'an. Ini seperti mana kita mengatakan kerana mendekatinya kepada rukun. Sebab perkataan aba'an ini jamak perkataan ba'dun, dan ba'dun adalah sebahagian. Yang ini seolah-olah sunat aba'an ini dia sebahagian daripada rukun. Seolah-olah dia sebahagian daripada rukun. Itu sebab dia dikenali sebagai aba'an. Kerana mendekatinya kepada rukun. Yang ini dia dekat, maknanya dekat kepada, seolah-olah dia sebahagian daripada rukun. Dan juga kita ada khilaf ini ulama berkenaan adakah dia rukun ke bukan. Seperti selawat atas ahli keluarga Nabi SAW misalan, kita ada khilaf sama ada adakah dia rukun solat ke bukan rukun solat. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i perbezaan tersebut. Dan dia mengatakan di sini mendekatinya kepada rukun dengan ditambahnya dengan yakni sujud. Yakni disebabkan sunat aba'an ini juga perkara yang kedua adalah bila kita meninggalkannya, maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Jadi disunatkan yakni kita menampalkannya yakni dengan sujud. Maka ini adalah daripada sebab ini ia dinamakan ini sebagai aba'an. Sebab dia dekat ini kepada rukun. Boleh faham insya-Allah ya? Dan disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Itu sebab dinamakan yang ini aba'an. Sujud sahwi dapat dilakukan pula kerana merasa ragu dalam meninggalkan sunat aba'an. Seperti telah tertentu di atas misalnya doa kunut. Sudahkah dikerjakan ataupun belum. Kalau orang syak misalan, aku dah tadi ada baca doa kunut ke tak ada baca doa kunut. Misalan. Ini misalan dia dah sujud. Dia syak. Syak ini apa maksudnya? 50%. 50-50. Sama ada tadi aku ada baca doa kunut ke tidak ada baca doa kunut. Disunatkan dia sujud sahwi ke tidak? Kalau dia syak, disunatkan. Sebab asalnya tidak ada. Kalau kita syak balik kepada asal tidak baca. Maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Sudahkah dikerjakan ataupun belum? Sebab asal mulanya adalah keadaan belum dikerjakan. Yang ini asalnya tidak dikerjakan. Betul ke tidak? Asalnya tidak ada. Ini kita memanggilnya istishab. Ini kita balik kepada asal. Banyak kaedah, kalau kita hafal perkara ini, banyak ini masalah dalam fiqh kita dapat selesaikan. Sentiasa kita balik kepada asal. Kalau kita syak, balik kepada asal. Satu orang ini dia syak, ada wudu ke tak ada wudu? Balik kepada asal. Asalnya tak ada wudu, maka tak ada wudu. Tapi kalau dia yakin dia ambil wudu tadi, tapi dia syak, sama ada wudu ni dah batal ke belum batal. Sekarang macam mana? Asalnya ada, nampak tak? Jadi dia ada wudu. Tapi kalau dia yakin yang dia tak ambil wudu, tapi dia syak, sama ada dia ada ambil wudu ke tak ambil wudu. Sekarang macam mana? Dia ada wudu ke tak ada? Tak ada. Sebab asalnya tak ada. Nampak tak? Seorang suami syak, sama ada dia ada ceraikan isteri ke tak ada ceraikan isteri. Dia syak. Asalnya tidak ada. Nampak tak? Asalnya tidak berlaku perceraian. Jadi banyak ini. Hatta dalam bab jual beli, dalam bab sumpahan, dalam bab talak, semua yang ni ada kaedah ni. Bukan saja dalam bab ibadah. Sebab dalam Islam, kaedah ni adalah syak ini dia tidak membina apa-apa hukum. Tak ada hukum syak. Kalau kita ada syak dalam ibadah, rosak ibadat kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah berdasarkan dengan syak. Tetapi Allah menerima ibadah berdasarkan dengan zon. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah berdasarkan dengan zon. Zon ini apa maksudnya?
yakni atas syak. Dia daripada 51% sampai 99%. Ini adalah zon. Satu orang ini misalan dia zon, dia ada wuduk. Zon. Ada kemungkinan wuduk dia dah batal. Tapi dia ada zon. Maka ini kita mengatakan dia ada wuduk. Tidak ada masalah. Dan isyihad pun berdasarkan dengan zon. Satu orang jalan kat pasar, ini dia apa kita mengatakan dia terfikir tadi ada langgar wanita ke tak ada langgar wanita yang asalnya tidak ada. Nampak tak? Sebab dia zon, berdasarkan dengan zon, dia masih ada wuduk. Dia tak teringat yang dia ada langgar wanita dan sebagainya. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kait-mengait ini dengan hukum fikih berkenaan dengan syak dengan zon. Apabila orang solat munfarid ataupun imam lupa melakukan sunat arba'at. Jadi kita lihat di sini. Apabila orang solat munfarid ataupun imam lupa melakukan sunat arba'at, misalnya lupa tasyahud awal ataupun doa kunut, sedangkan solat berjalan terus dengan perbuatan fardu, baik itu berwujud berdiri maupun sujud, maka tidak boleh kembali mengulangi apa yang lupa. Sekarang penulis membicarakan tentang dua jenis orang. Yang pertama sekali adalah munfarid, yang kedua adalah imam. Munfarid apa maksudnya? Yakni maksudnya seorang yang melakukan solat sendirian. Dan imam. Imam meninggalkan doa kunut. Ini misalnya. Imam meninggalkan doa kunut, dia terus sujud. Apabila dia sujud, adakah dibolehkan dia kembali kepada doa kunut? Ya, ini adalah situasi yang penulis sedang membicarakan. Kalau sekiranya dia dah sampai kepada fardu, dia sudah melakukan fardu, dia tidak boleh kembali kepada sunnah. Betul ke tidak? Maka ini boleh membatalkan solatnya bagi imam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah munfarid. Kita solat sendirian. Misalnya kita lupa nak baca doa kunut dan kita Allahu Akbar, kita sujud. Dalam sujud ni kita teringat, tadi lupa nak baca doa kunut. Jadi macam mana? Kita nak kembali kepada kunut ke teruskan solat? Wajib kita teruskan. Ini ceritanya. Wajib ini bukan ini sunnah, tetapi wajib. Apa sebabnya? Penulis ini mengatakan wa talabbasa bi fardin. Sebab ini dia sudah melakukan kefarduan. Dia sudah melakukan kefarduan. Boleh faham insya-Allah ya? Cuma di punya terjemahan ni kita lihat, misalnya lupa tasyahud awal ataupun doa kunut sedang solat berjalan terus dengan perbuatan fardu, sebab sekarang dia sudah melakukan fardu, baik itu berwujud berdiri maupun sujud, maka tidak boleh dia kembali mengulangi apa yang lupa, maupun dia berdiri ataupun sujud. Apa maksudnya? Berdiri maksudnya dia meninggalkan tasyahud awal. Sekarang dia kalau meninggalkan tasyahud awal dan dia naik pada rakaat yang ketiga, dia sudah berdiri. Sekarang kita mengatakan dah tak boleh dia kembali kepada tasyahud awal, sebab dia sudah berdiri dan diri adalah rukun. Ini adalah berkenaan dengan berdiri. Berkenaan dengan sujud, kalau sekiranya dia meninggalkan doa kunut, dia meninggalkan doa kunut dan dia terus sujud. Apabila dia melakukan sujud, maka dia tak boleh kembali kepada doa kunut. Boleh faham insya-Allah ya? Baik. Maka tidak boleh kembali mengulangi yang lupa tadi. Apa sebabnya? Sebab ini adalah kaedah. Kalau sekiranya kita meninggalkan yang wajib, kita kita meninggalkan yang sunat dan kita sudah melakukan yang wajib, tidak dibolehkan kita kembali kepada sunnah. Itu ceritanya. Apabila mengulanginya setelah salat, berjalan sampai pada berdiri tegak ataupun meletakkan kening untuk bersujud dengan sengaja dan tahu keharamannya. Ya, ini pula sekarang ini satu orang ini dia kembali. Penulis mengatakan fa in ada ba'da intisabin aw wad'i jabhatihi. Yani kembali kepada misal tadi kita mengatakan dia dah sujud, lepas itu dia kembali kepada berdiri. Intisab ini maksudnya dia kembali kepada qiyam. Ataupun dia dia sudah dia meninggalkan tasyahud awal dan dia berdiri. Tapi selepas itu dia kembali kepada duduk. Apa yang akan jadi kepada solatnya? Kalau penulis mengatakan amidan aliman bitahrimihi, yakni dia sengaja melakukannya dan dia mengetahui ini tidak dibolehkan
batalat salatuhu. Batal solatnya. Batal yang ni solat, batal solatnya. Liqat'ihi fardan linaflin. Sebab ini dia melakukan, dia memutuskan yang ni kefarduan untuk kembali ini kepada sunnah. Dia meninggalkan yang fardu untuk melakukan yang sunnah. Maka kalau sekiranya dia melakukan sengaja dan dia mengetahui, batal solatnya. Tetapi beza kalau sekiranya dia terlupa. Kalau sekiranya dia terlupa, dimaafkan. Ataupun yang ni dia jahil, dimaafkan. Insting dia terlupa tu dia terturun. Apa dia? Ya, maksudnya dia tak sengaja. Maksudnya dia tak sengaja, dimaafkan. Tapi dia wajib kembali kepada fardu. Misalan satu orang dia dah sujud, lepas tu dia terlupa, misalan dia fobia, misalan orang semua subhanallah misalan, maka dia automatik ini dia terdiri. Lepas tu dia teringat balik, kenapa aku diri? Sebab ini sunat nafaat. Dia tak boleh kunut. Dia nak kena sujud balik. Nampak tak? Sebab sekarang dia sudah teringat. Dia sudah teringat yang dia sudah melakukan kesilapan ke bukan kesilapan? Dia sudah melakukan kesilapan. Walaupun makmum yang ini subhanallah. Tapi kalau dia punya batal datang bukan bila dia dah diri tu dah datang batal dia ke, ataupun bila dia misalnya dia dah lupa kunut dia sujud, balik dia bangun diri. Bila dia diri tu je batal ke, ataupun bila dia diri kunut baru batal tak? Dia sekarang pertama sekali bila kalau dia sujud, seperti mana penulis saya mengatakan, dia punya jabah ni kita punya apa? Kening. Kita bukan. Dahi. Ini apa? Dahi kan ni? Dahi. Kita punya dahi sudah kena ini kepada bumi. Sekarang kita sudah melakukan kewajipan. Nampak tak? Kalau sekiranya kita meninggalkan ini kewajipan untuk yang ini kita melakukan yang sunnah, kalau niat kita naik itu dengan sengaja dan kita mengetahui pengharamannya, batal kita punya solat. Nampak tak? Batal kita punya solat. Beza kalau sekiranya satu orang terlupa. Kalau dia terlupa dan dia diri, ini dimaafkan. Diri baru teringat. Dia nak kena turun balik. Sebab kenapa dia kena turun balik? Sebab dia sudah melakukan yang wajib. Ini kita mengatakan tak batal solatnya. Tapi yang batal kalau sekiranya dia sengaja. Jadi bila solatnya batal, kalau dia teringat dia sudah berdiri misalnya, lepas itu dia teringat yang dia melakukan kesilapan, lepas itu dia teruskan. Nampak tak? Lepas itu ini dia teruskan. Ini kita mengatakan batal solatnya. Jadi bila dia melakukan kunut dengan sengaja maksudnya, ini yang kita mengatakan solatnya telah batal. Tetapi solat tidak batal jika ia mengulangi itu kerana tidak mengetahui bahawa hal itu diharamkan. Kalau dia jahil, penulis mengatakan, kalau sekiranya dia tidak mengetahui yang diharamkan perbuatan seperti ini, dimaafkan. Penulis hanya mengatakan di sini dimaafkan. Sekalipun ia hidup bergaul dengan para ulama. Walaupun dia berada di kampung yang banyak ini ulama ini misalnya, dia bukan berada. Kenapa penulis mengatakan sedemikian? Sebab kejahilan ini biasanya ulama-ulama fikih misalnya bila mereka membicarakan kejahilan yang ada keuzuran, mereka memberikan misal satu orang tinggal jauh daripada ulama. Ada dua jenis kejahilan yang uzur, maksudnya dimaafkan. Pertama sekali orang yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah orang yang tinggal jauh daripada ulama. Kalau sekiranya dia tinggal jauh daripada ulama dan dia jahil misalnya dan dia tak mengetahui, dimaafkan. Walaupun hatta dia solat ini misalnya dia tak baca Fatihah misalnya, dimaafkan. Apa sebabnya? Sebab ini dia jahil, apa nak buat? Tapi itu berbeza lah. Di sini sebab dimaafkan sebab ini benda-benda yang terperinci. Jadi bagi orang awam dimaafkan. Jadi ada benda dimaafkan, ada benda yang tidak dimaafkan. Nampak tak? Jadi biasanya kalau benda-benda yang ini seperti kewajipan solat, seperti rukun-rukun solat, ini tidak dimaafkan. Kalau sekiranya dia tinggal yang ini di kalangan para ulama. Tetapi masalah furuk seperti ini yang susah orang awam misalnya yang ini nak mempelajari dan sebagainya, maka ulama kita memberikan kelonggarannya ini. Mereka mengatakan dimaafkan. Dia terangkan kenapa dimaafkan? Kerana hal ini termasuk sesuatu yang tidak banyak diketahui orang umum. Yang ini biasanya orang awam ini tidak mengetahui perkara ini. Sebab dia daripada perkara yang terperinci. Daripada perkara yang ini yang terperinci. Demikian pula solat tidak batal jika ia mengulanginya itu
kerana lupa sedang berada di tengah solat. Solat tidak batal kerana ada uzur yang baginya. Sama juga kalau sekiranya dia terlupa. Kalau sekiranya dia terlupa, dimaafkan. Sama seperti mana kita mengatakan dia jahil, dimaafkan. Sebab ini ada keuzuran. Tetapi yang ini wajib, dia mengatakan kemudian orang yang mengulangi kerana tidak tahu ataupun lupa ini, wajib mengulangi solatnya setelah mengetahui ataupun yang ini ingat, yang ini kembali. Yang ini maksudnya setelah ini dia mengetahui hukum ini, maka tidak ada keuzuran yang ini baginya. Kalau setelah ini dia mengetahui dan setelah yang ini dia ingat. Kalau dia ingat, macam tadi kita memberikan misal, dia teringat yang ini yang dia terlupa, sebenarnya dia tidak boleh kembali yang ini kepada sunnah. Maka diwajibkan dia kembali. Diwajibkan yang ini baginya untuk dia kembali. Dan berkenaan dengan orang yang jahil, setelah dia mengetahui, maka tidak ada keuzuran yang ini baginya. Apa tak? Ya. Masa yang ingat kembali tu, bila kita diingat kembali selepas kita habis solat. Apa dia? Kita tadi macam kita dah buat kesilapan tu kan. Kita terlupa yang ni. Kita terlupa. Dimaafkan. Kalau terlupa, dimaafkan. Tapi bila kita dah habis solat, Ya. ada orang cakap, kau tadi dah sujud, kau bangun balik baca doa kunut. Orang ingatkan kita. Ini dimaafkan sebab kita terlupa. Oh, masa solat tu terlupa. Ya. Kita tak payah ulang balik Tak solat. payah. kan? Tak payah. Tak payah kita ulang balik. Ini dimaafkan. Melainkan kalau kita macam sedang kita sedang baca doa kunut misalnya. Kita teringat yang tadi kita dah melakukan sujud. Sekarang kita nak kembali kepada sujud. Tapi kalau lepas solat dah khalas ini. Betul ke tidak? Sebab ini dimaafkan. Sebab kita terlupa. Di sini kita lihat penulisan terjemahan di sini ya. Boleh kita tulis ini, kita tukar ini. Wajib kembali. Dia mengatakan kemudian orang yang mengulangi kerana tidak tahu atau lupa ini, wajib dia kembali. Mengulangi solat. Cancel. Wajib dia kembali setelah mengetahui atau ingat kembali. Wajib ini dia kembali. Kembali ini kepada apa? Kembali kepada rukun. Jadi di sini yang penulis ini mengatakan bukan mengulangi, bukan mengulangi solatnya. Kembali kepada rukun. Sebab ini dia terlupa. Jadi sekali lagi saya mengatakan, sekarang satu orang ini dia terlupa. Dia lupa yang ini misalan doa kunut. Dia terlupa doa kunut. Dan selepas itu yang ini dia melakukan sujud. Dia melakukan sujud yang pertama. Selepas itu dia teringat yang dia terlupa melakukan doa kunut. Silapnya ni apa? Dia kembali kepada doa kunut. Dia terlupa yang sebenarnya tidak dibolehkan. Betul ke tidak? Tapi apabila dia ingat yang dia telah melakukan kesilapan, maka di sini penulis ini mengatakan fala lazimahul aun. Hendaklah dia kembali. Ya salam, kembali kepada apa? Kembali kepada rukun. Nampak tak? Bukan mengulangi solat. Wajib ini dia kembali. Nampak tak? Wajib ini dia kembali. Taib, ini adalah bahagian yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan orang jahil kan. Orang jahil pun dimaafkan. Tapi orang jahil memang dia terus tak tahu. Beza dengan orang lupa. Tapi kalau dia dah belajar, penulis ini mengatakan inda ta'allumihi, dia dah, maksud dia dah belajar. Setelah yang dia dah belajar, sekarang bukan menjadi keuzuran dari baginya. Maka kalau dia melakukan kesilapan ini seperti ini, maka diwajibkan dia kembali. Diwajibkan dia kembali. Taib. Tetapi bagi orang yang mengulangi kerana tidak tahu tadi, supaya melakukan sujud sahwi, sebab ia telah menambahkan duduk
maupun i'tidal pada yang tidak semestinya. Yang ni penulis ini mengatakan dia melakukan yang ni sujud sahwi. Dia melakukan yang ni sujud sahwi sebab yang ni dia telah menambah duduk yang ni ataupun yang ni i'tidal pada selain daripada tempatnya. Yang ni maksudnya kalau sekiranya yang ni seseorang itu misalan dia melakukan kesilapan ini, dia meninggalkan yang ni doa kunut, selepas itu yang ni dia sujud. Selepas itu dia kembali kepada doa kunut. Selepas itu dia teringat yang sebenarnya dia tak boleh kembali kepada doa kunut. Lepas itu dia sujud balik. Sekarang apa dia dah buat kesilapan sekarang? Dia menambah sesuatu. Apa yang dia telah tambah? Dia telah tambah i'tidal. Betul ke tidak? Dia tambah i'tidal bukan pada tempatnya. Sebab apa yang dia perlu buat adalah dia perlu sujud. Terus sujud. Dia tak boleh kembali kepada kunut. Tapi silapnya dia kembali kepada kunut. Sekarang dia sudah menambahkan i'tidal. Betul ke tidak? Sama juga yang ni berkenaan dengan orang meninggalkan tasyahud awal, lepas tu dah qiyam. Lepas qiyam dia teringat dia tinggalkan tasyahud awal. Lepas tu dia kembali kepada tasyahud awal. Lepas tu dia teringat yang dia nak kena qiyam balik. Sekarang dia dah tambahkan apa? Dia tambahkan duduk. Nampak tak? Maka di sini kita mengatakan sunat dia sujud sahwi. Sebab dia telah menambah sesuatu. Bukan pada tempatnya. Jadi sujud sahwi ini sama ada kita meninggalkan sunat rabaan ataupun kita menambahkan sesuatu. Misalan satu orang sesuatu yang boleh membatalkan solat kalau disengaja. Satu orang naik pada rakaat yang kelima. Lepas tu dia teringat ini rakaat kelima, dia turun balik. Disunatkan dia sujud sahwi sebab dia telah menambahkan sesuatu dalam solat bukan pada tempatnya. Kalau dia melakukan dengan sengaja batal solatnya. Tapi disebabkan dia tak sengaja, dimaafkan. Tapi dia menampalkan kekurangan ini dengan sujud sahwi. Masa kita sujud sahwi tu mesti kita niat apa kesalahan kita yang kita bikin. Ya. Dalam sujud sahwi tu kan kita sujud sahwi Tidak. atas aku Ya. tak payah. Ini minggu lepas kita ada sebut ni. Minggu lepas penulis ada sebut perkara ini. Ini pertama sekali kalau kita lihat dalam bab bab sujud sahwi, kalau anda lihat dia mengatakan walaupun banyak kesilapan dalam solat, walaupun satu orang ini misalan tiap-tiap rakaat dia buat silap, dia tambah sujud ke ataupun dia tak buat sujud ke, lepas itu dia kembali tiap-tiap rakaat. Mungkin dalam 4 rakaat dia melakukan 4 kesilapan, tapi dia tetap melakukan sujud sahwi 1 kali. Dan tidak wajib dia nak ingat lakukan sujud ini kerana ni. Tidak. Sebab ini satu sujud dia merangkumi semua ini kesilapan. Selepas itu penulis mengatakan tidak batal juga kalau yang mengulangi itu seorang makmum, di mana dengan sendirian ia berdiri ataupun sujud, kerana ia telah melupakan ab'ad. Ini sekarang penulis setelah dia membicarakan tentang imam dan munfarid, sekarang dia membicarakan tentang makmum pula. Makmum yang terlupa sekarang, bukan imam. Makmum yang terlupa yang ni macam mana? Yang ni makmum yang ni misalan dia sujud, imam yang ni melakukan doa kunut, makmum yang ni sujud. Nampak tak terbalik pula? Sekarang dia dah sujud, dia dah sujud yang pertama. Sekali dia terdengar imam baca Allahumma hdina fiman hadait. Jadi macam mana sekarang? Adakah kita mengatakan dia kena teruskan sujudnya ataupun wajib dia naik dan baca doa kunut? Di sini kita mengatakan wajib dia naik baca doa kunut. Walaupun doa kunut hukumnya sunnah, akan tetapi ikut imam wajib. Nampak tak? Jadi dia naik, kenapa diwajibkan dia naik? Sebab ikut kepada imam hukum ni wajib. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, dan hadis ni penting kalau kita dapat hafal pun bagus. Nabi SAW ini mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ini hadis sangat penting sebab banyak kaedah ulama kita keluar daripada hadis ini. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi.
Ini kaedah dalam solat jamaah. Yang ini maksudnya sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Maksudnya bila kita solat jamaah, wajib kita ikut imam. Wajib kita ikut imam. Satu orang masbuk yang misalan dia masuk rakaat yang keempat. Lepas tu imam sujud sahwi sebelum salam. Dia pun tak tahu kenapa imam ni sujud sahwi. Dia masbuk kan, dia masuk rakaat yang keempat. Dia pun tak tahu kenapa ini imam sujud sahwi. Adakah wajib dia sujud sahwi? Makmum wajib, walaupun dia tak tahu, walaupun bukan salah dia, dan dia pun tak mengetahui kenapa imam melakukan sujud sahwi. Kita mengatakan wajib dia sujud sahwi walaupun dia tak tahu. Apa sebabnya? Sebab dia ini, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Apa yang dibuat oleh imam wajib atas makmum. Imam sujud tilawah. Sujud tilawah asalnya sunnah, tetapi wajib ini makmum ini melakukan sujud bersama imam. Kalau makmum tak melakukan sujud bersama imam, batal ini solat. Nampak tak? Jadi wajib ini makmum ikut kepada imam. Imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Sama ada makmum tahu ataupun tak tahu. Boleh insya-Allah. Selagi imam tak melakukan sujud, dia tak boleh melakukan sujud, walaupun dia tak baca doa kunut. Misalnya orang Hanafi, hatta dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanbali ni, mereka bila tak baca doa kunut, Imam Syafi'i, imam baca doa kunut, mereka diam saja. Betul ke tidak? Mereka diam saja. Tapi mereka tidak boleh sujud. Mereka pun faham ini kaedah ini. Sebab walau macam mana pun imam nak kena ikut, makmum nak kena ikut imam. Ya. Yang makmum yang masbuk, dia wajib ikut imam sujud sahwi. Ya. Lepas sujud sahwi baru dia carry on bayar balik dia punya rakaat yang tadi balik. Ya. Sekarang kalau imam melakukan sujud sahwi, wajib dia sujud sahwi sama imam. Lepas sujud sahwi imam salam. Jadi bila imam salam boleh bangun. Baru dia teruskan. Nah. Bahkan bagi makmum yang lupa, tidak wajib ini mengulangi siap. Saya naikkan ni sekejap. Masya Allah, masa ini pun dah 10:04 minit ya. Kita baca sekarang. Penulis ini mengatakan, yang ini pertama sekali, tidak batal juga kalau yang mengulangi itu seorang makmum, di mana dengan sendirian ia berdiri ataupun sujud. Dengan bersendirian ia berdiri sujud. Apa maksudnya? Maksudnya dia menyangkakan imam sudah sujud, dia pergi sujud, tapi imam belum pergi sujud. Ataupun yang ini dia berdiri, imam lagi belum berdiri. Imam yang ini baca doa tasyahud awal, dia naik pada rakaat yang ketiga. Maka sekarang kita mengatakan wajib ini dia kembali. Wajib ini dia kembali ini kepada mengikuti imam. Ini dia mengatakan. Bahkan yang ini sebenarnya ia berdiri atau sujud kerana memang ia terlupa melakukan abad. Ia terlupa melakukan abad. Seperti mana misal kita mengatakan. Bahkan bagi makmum yang lupa tadi wajib mengulangi sebagai memenuhi kewajipan mengikuti imam. Yang ini wajib ini dia nak kena al-aun. Yang ini aun ini terjemahan yang ada dia nak kembali, yani bukan mengulangi ya. Ini lebih baik ini terjemahan kita meletakkannya, cancel mengulangi, kita letak kembali. Bahkan bagi makmum yang lupa tadi wajib kembali. Tak lupa apa? Dia lupa nak baca doa kunut. Makmum, bukan imam. Makmum lupa baca doa kunut. Jadi maksudnya dia dah sujud dah. Jadi bila dia dah sujud, dia dengar imam sedang baca doa kunut. Jadi wajib baginya untuk dia kembali kepada doa kunut. Kembali kepada sunat abad. Ini kita mengatakan walaupun dia sudah melakukan yang wajib, tapi wajib dia kembali, bukan mengulangi. Dia nak kena kembali. Ini sebab wajib ini dia kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada sunat abad. Sama ada tasyahud awal ataupun doa kunut. Apa sebabnya? Sebagai memenuhi kewajipan mengikuti imam. Sebab imam melakukannya, wajib makmum melakukannya. Kalau tidak mahu mengulangi ataupun kembali, batallah solatnya. Jadi kalau dia tak mahu kembali, dia mengatakan aku nak teruskan, aku nak tunggu imam dalam aku pergi sujud. Ini kita mengatakan batal ya ni. Batal ya ni solatnya. Jika dia tidak niat
mufaraqah. Melainkan kalau dia niat mufaraqah. Melainkan ini kalau dia niat ini mufaraqah. Ini apa maksudnya? Sekarang misalnya dia emergency, dia nak sama ada dia nak pergi toilet ke, ataupun misalnya dia dah lambat bas nak jalan, misalnya dia musafir dan sebagainya. Ataupun kapal terbang misalnya dah nak take off kan, dia dah dengar announcement misalnya. Jadi dia mengatakan, ini imam kalau aku baca doa kunut dengan dia, kan nampak-nampaknya kapal terbang pun ni boleh tinggalkan aku. Jadi dia tinggalkan ni. Tapi dia mesti niat mufaraqah. Itu tidak ada masalah. Sebab bila dia niat mufaraqah, dia dah tak akan makna yang di dalam jamaah. Jadi di sini penulis ini mengatakan kalau dia tidak ada niat mufaraqah, maka diwajibkan dia kembali kepada doa kunut. Sebab ini mengikuti imam, hukumnya adalah wajib. Jadi insya-Allah ya, kita berhenti di sini insya-Allah. Ya. Apa soalan ni? Apa Ustaz, kalau kita ikut mazhab Maliki di luar negeri, misalnya sebab kunut sebelum rukuk, Ya. tetapi mazhab Syafi'i selepas tidak, haruskah kita sujud sahwi? Apa dia? Harus kita sujud sahwi. Kalau Sekarang soalannya, dia makmum, dia mahu, Imam Maliki. ya, Jadi imam melakukan kunut sebelum rukuk. Disunatkan sujud sahwi. Sebab bagi kita sunat arba'at ini adalah selepas ini kunut. Selepas ini rukuk. Dia sama hukum dengan mazhab Hanafi. Jadi imam tidak melakukan doa kunut pada tempatnya, maka hukumnya sama seperti apa penulis mengatakan tadi. Imam Hanafi yang meninggalkan, sebab dia pun meninggalkan doa kunut. Cuma bezanya kita dengan mereka adalah mereka melakukan kunut ini sebelum rukuk. Ya. Mana lepas baca surah dia baca kunut. sebelum ini dia melakukan rukuk, maka dia membaca jawab Waktu mu'jibah. baca surah dia baca kunut dan rukuk. Satu dia soalan. ada satu. Kalau Ustaz, kalau seseorang itu tak tahu kunut, namun kejahilannya bukan jahil, kalau dia memang malas nak belajar baca doa kunut, Ya. adakah tetap disunatkan dia diri kadar kunut supaya dapat menunaikan sunat amal? Ini berkenaan dengan berdiri ini. Kalau kita mengatakan dia ada keuzuran, misalnya dia tidak mampu untuk membaca doa kunut, apa yang kita dapat faham seperti mana penulis ini mengatakan, dia kalau sekiranya seorang baru masuk Islam, yang mana dia tidak dapat menghafal misalnya doa kunut, tetapi kalau satu orang misalnya dia mampu melakukannya, nampak tak? Maka ini situasi ini yang berbeza. Maka dia boleh mendatangkan apa saja yang dia mampu dalam doa kunut. Jadi kalau sekiranya dia tidak melakukan doa kunut, maka disunatkan ini dia melakukan sujud sahwi. Sebab situasi di sini kita mengatakan berbeza ya. Sebab di sini dia tidak ada keuzuran. Betul ke tidak? Melainkan kalau dia ada keuzuran. Tapi kalau dia tidak ada keuzuran, maka dia perlu yang ini mempelajari ataupun membaca walaupun yang ini secara ringkas, yang ini sujud sahwi. Doa kunut. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, dan insya-Allah ini kita sambung ini pada minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Khtim bisalihati a'malan wa ahlina Allah ya karim. Fadl subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.